Okey, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim kulla syai'in a'taitana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dalam kehidupan kita ni kita hendaklah banyak berdoa. Dalam surah Al-Fatihah kita selalu sebut kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau. Na'budu, kami mengabdikan diri, kami beribadat. Beribadat ni maksudnya mengabdikan dirilah. Kita ni sebagai hamba. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Jadi kita hendaklah memperbanyakkan doa. Sebab kita manusia ni lemah. Kita ni maha lemah. Allah Ta'ala maha hebat, maha agung, maha kaya. Kita ni maha lemah, kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Bangun pagi doa, bangun tidur doa, nak masuk tandas doa, keluar tandas doa, nak makan berdoa. Dan doa itu adalah ibadat. Doa ni merupakan tanda kita ni hamba Allah Ta'ala. Tanda pengabdian kita kepada Allah. Kita ni hamba. Kita ni hamba. Siapa ya hamba yang paling terbaik? Hamba contoh utama bagi kita, idola bagi kita. Siapa dia? Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut kan? Subhanallazi asra bi'abadihi laylan. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Hambanya. Rasulullah ni hamba Allah. Hamba Allah yang terpilih. Rasulullah. Jadi kita pun kena jadi hamba Allah lah. Kita ni jadi hamba Allah Ta'ala. Salah satu tanda kita ni sebagai hamba ialah kita ni selalu meminta-minta kepada Allah. Tak ada masalah. Kita meminta-minta kepada Allah, Allah Ta'ala suruh minta. Nampak tu? Kita ni dilarang meminta-minta dengan manusia kan? Dengan manusia ni kita dilarang meminta-minta. Tapi dengan Allah Ta'ala suruh minta. Iyyaka nasta'in. Minta lah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku. Astajib lakum. Pasti aku akan menerima doa kamu. Kita ni disuruh supaya meminta-minta kepada Allah Ta'ala. Berlainan dengan makhluk, kita ni tidak disuruh supaya meminta-minta kepada makhluk. Kecuali sekadar keperluan sahaja. Kalau kita ni berhajat, maka minta sekadar keperluan sahaja. Macam sekarang kan. Lah ni ada kempen bendera putih. Dah kalau habis berkali boleh lah. Minta sekadar keperluan kita lah. Jangan melebih-lebih. Ambil kesempatan. Kalau jadi masalahnya, setengah manusia ni dia ambil kesempatan. Macam ni, food bank. Setengah food bank tu, tuai letak sebentar je habis. Letak habis pula. Cek-cek rupanya orang tu lah dia ambil. Allahu Rabbi. Orang tu lah dia ambil. Sebelah pagi ambil dah. Sebelah petang ambil pula. Esok dia ambil pula. Jadi tak boleh lah. Tak boleh. Kita ambil sekadar keperluan kita lah. Kalau kita ambil menyebabkan orang lain tak boleh ambil, maka itu jadi satu dosa pula.
Seolah-olah kita ambil hak orang lain. Hak orang lain, orang susah nak pergi ambil, habis. Kih apa? Kih kita pergi ambil. Padahal kita ada dah rumah tu penuh dah. Oh, penuh dah makan ni. Nampak tu? Jadi ambil sekadar yang keperluan kita lah. Jadi Ustaz nak royaknya, kita ni hendaklah berdoa kepada Allah. Perbanyakkan doa. Semaya jangan tinggal. Semaya belaka ni subuh ni. Kau ada tak semaya? Kalau tak semaya pun jangan royak lah. Sudah. Tak payah royak, tak semaya pun. Masing-masing jawab pada diri sendiri. Maksiat kita buat maksiat tak boleh kita royak ke orang weh. Tak payah royak lah. Kita buat maksiat kat, tak payah royak ke orang lain. Walaupun Ustaz tanya pun. Berapa Ustaz? Maksiat ni kita maksiat dengan Allah Ta'ala, tak payah royak ke orang. Walaupun Ustaz tanya pun. Saja ya Ustaz tanya. Tengok awak royak ke tak. Bak maksiat ni kalau kita ada buat maksiat, jangan royak ke orang dah. Senyap-senyap sudah. Bertaubat senyap-senyap. Bertaubat senyap-senyap. Melainkan dosa berkaitan dengan manusia. Contohnya kita curi barang orang ke. Kena gatal balik lah barang dia. Kalau kita minta ampun dengan Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala tak ampun. Kalau dosa tu berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan manusia. Kalau dosa tu berkaitan dengan Allah saja, hutang kita dengan Allah, maka kita boleh minta maaf, minta ampun dengan Allah Ta'ala straight. Boleh? Faham ke tak tu? Faham ke tak? Okey, hari ni kita akan baca surah Al-Waqi'ah. Mana ni? Ustaz buat dalam Google Form dah. Google Form ni Ustaz akan bagi lepas ni lah. Lepas kita belajar lah. Google Form. Quran muka surat 537. Al-Quran muka surat 537. Okey. Ustaz besar sikit. Besar. Okey. Ini Google Form yang Ustaz buat. Fresh lagi ni. Buat semalam tertidur. Astaga apa lah. Wujud dah sejak pagi ni. Ni nama awak tanda saja nak. 6 amber tanda nama saja. Special sikit. Kalau ni lain, kena tulis nama dah. Kena tulis nama dah. Ni lain. Sebab apa special? Sebab Ustaz mengajarkan ni lah. Surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 96. Dan surah Al-Hadid ayat 1 hingga 18. Surah Al-Waqi'ah ni nama bagi apa? Kita belajar dah sebelum ni. Nama bagi salah satu nama. Hari kiamat. Manakala surah Al-Hadid, siapa yang tahu? Surah Al-Hadid. Al-Hadid. Apa maksud Al-Hadid? Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni di antara surah pilihan juga ni. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid, surah Ar-Rahman. Kalau awak pergi kedai Jafar Rawah, awak cari surah-surah pilihan, salah satunya surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Apa yang maksud Al-Hadid? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Maksud apa? Maksud Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Allah Ta'ala. Al-Hadid, bukan Al-Hadith. Oh no, tak lah. Al-Hadith tu lain. Ni Al-Hadid. Sehingga Allah Ta'ala jadikan satu surah. Al-Hadid. Siapa yang tahu? Sebab apa Ustaz tanya ni? Ustaz nak tahu pengetahuan sedia awak. Pengetahuan yang ada pada awak lah. Kita ilmu ni, di antara cara kita menambah ilmu ialah melalui
Banyak baca. Orang banyak baca insya-Allah banyak ilmu. Sebab itulah surah Al-Quran hak mula-mula turun apa dia? Iqra. Bacalah. Nak ayat yang pentingnya baca ni. Melalui pembacaan kita akan dapat ilmu. Al-Hadid. Apa yang maksud? Ada boleh ayat? Besi Ustaz. Oh, besi. Baru tahu ke? Tahu lama dah? Baru tahu, baru buka. Kau tahu lama dah? Pengetahuan sedia ada ke pengetahuan baru hari ni? Jadi maknanya Al-Hadid maksudnya besi dah. Besi. Besi. Tahu besi? Kok bahasa Inggeris dipanggil apa? Iron. Iron Man. Iron tu, besi. Kerana selepas manusia ni jumpa besi lah. Maka manusia boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Kalau tak ada besi boleh buat agak-agak. Tengok ayatnya. Boleh Lalu ni orang buat bangunan tinggi-tinggi sampai beratus tingkat. Ada besi lah. Maknanya kekuatan yang ada pada besi tu. Allah Ta'ala yang menurunkan besi. Dalam surah ni dia kata Allah Ta'ala yang menurunkan besi. Hebat. Hebatnya Al-Quran. Allah Ta'ala guna perkataan anzala. Sebab kejadian besi ni dia berasal daripada apa? Daripada tindak balas. Tindak balas daripada langit, air, oksigen dan seumpamanya. Akhir sekali jadinya besi. Ni awak kena belajarlah bab sains. Bagaimana besi ni terjadi dah. Bagaimana besi ni terjadi. Okey, kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afabihadzal hadithi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Okey, ayat 83. Siapa yang nak sambung? Saya. Okey. Yang ketiga tu falaula tu apa? Falaula. Okey. Falaula idza balagatil hulqum. Lagi. Lagi. Wa antum hina idzin tanzurun. Lagi. Aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghayra madinin. Lagi. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Okey, sambung orang lain pula. Siapa yang nak baca? Sambung. Pahala ni. Kita baca boleh pahala. Rafi, baca Rafi. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Surahul Azim. Surah Al-Hadi ada 3 ayat ni. Okey. Sat buka lagi. Siapa yang nak baca? Surah Al-Hadi 3 ayat ni. Boleh pahala nak awak baca boleh pahala. Orang dengar aku. Oh, masuk sahih ke awak juga. Rasulullah kan? Rasulullah ada masa Rasulullah minta sahabat baca. Rasulullah pernah minta seorang sahabat. Nama ke apa? Saya tak ingat dah. Minta kepada seorang sahabat supaya baca Quran. Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, engkau ni lebih layak untuk baca. Maka Rasulullah kata, aku nak dengar bacaan Al-Quran daripada orang lain pula. Sebab kita dengar baca Al-Quran ni boleh pahala. Boleh pahala. Di samping kita baca tu boleh pahala dah. Kita dengar pun boleh pahala. Sebab itulah kena banyak dengar orang baca Quran. Pasal keset-keset ngaji ke. Kita dengar tu boleh pahala. Dengar bacaan Al-Quran tu dengar boleh pahala dah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kamu dengar. Jadi Rasulullah sendiri minta sahabat tolong baca. Rasulullah sendiri nak dengar. Awak boleh carilah maklumat ni. Ustaz tak ingat dah nama sahabat tu nama apa. Siapa yang nak baca? Saya. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in alim. Wa Okey, huwa bikulli syai'in alim. syai'in alim. Jangan dengar dah. Tanwin berjumpa dengan ain dah. Syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Awak ayat tu. Syai'in alim. Salah dah. Tajwid salah lah. Syai'in alim. Syai'in alim. Boleh? Okey dah. Sadaqallahu azim. Awak ingat dah. Tanwin berjumpa dengan ain adalah izhar halki. Belajar belakang dah kan? Hukum 5 belajar dah kan? Tak ajar dah kan? Izhar halki. Oh. Belajar dah izhar halki. Hukum 5. Izhar halki. Idgham ma'al gunnah belajar dah? Dah. Belajar belakang dah. Kalau kelas kafar belajar belakang dah. Awak pergi asal kafar bila? Boleh 10 Tak lagi. Tak lah. Boleh 10 kot. Oh, tahun ni kan? Oh, tahun ni. Okey, kita tengok. Ini ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Kita tengok ayat yang pertama. Innahu. Tu orang panggil ke apa tu? Nun syaddah. Orang panggil ke apa? Wajibal gunnah. Kita tengok. Ini sebagai ulang kaji lah. Sebab awak belajar dah ni kalau kira ni. Innahu laqur'anun karim.
Nun karim. Tanwin berjumpa dengan kaf. Apa dia tu? Sehakiki. Ifak Kiki. Ikhfa hakiki. Bukan izhar hakiki ya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Fi kitabim maknun. Bim maknun. Ida ma'awun. Idgham al-ghunnah. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل 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 tu apa tu? Dia mana dia? Dia mana? Tu. Nu mati je pengazai. Tu apa tu? Mana dia? Ya, mute yang tiba-tiba. Tahu lupa. Lupa dah. Allah. Orang Melayu mudah lupa lah. Tanzilun. Nu mati jumpa dengan zai. Ikhfa hakiki. Hakiki. Parut lupa gini ni. Tanzilun min rabbil. Awak kena banyak doa dah. Kena banyak doa. Minta jauh daripada lupa. Salah satu penyakit yang membinasakan ilmu ialah sifat lupa. Afatul ilmi. Di antara penyakit-penyakit ilmu, salah satunya ialah lupa. Jadi, tak sewi lupa nak buat kan? Berdoa. Kena tikrar. Tahu tikrar? Kena ulang, kaji, kena baca, kena mutala'ah. Tu ubat dia dah. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit bagi ilmu ialah lupa. Maka ubatnya ialah tikrar. Kena banyak baca. Dah kita lupa, baca pula. Ingat. Lupa pula, baca pula. Kena banyak tikrar. Mutala'ah, ulang kaji. Gitu dah pasien kita manusia ni. Nak buat kan? Kita ni mudah lupa kan? Kena banyak baca lah. Kena banyak baca, kena ulang kaji. Ilmu yang kita telah belajar tu kena ulang kaji. Tengok balik hukum nun mati dan tanwin ni ada berapa. Fi kitab tanzilun min rabbil alamin afabihad. Awak tengok ayat 79 tu. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ni surah Al-Waqiah. Kita belajar kan? Kita belajar kalau Quran ni kita kena nak setuh kena ada air semaya, betul ke? Tahu lah, betul-betul kot. Betul kot. Kena ada air semaya kan awak belajar kan? Kau tak ayah ambil semaya nak pegang masa Al-Quran. Kalau tu kena lapik onda. Kalau tak ada air semaya kena lapik. Gitu. Oh, gitu. Good lah. Tahu kot. Macam dah. Lepas tu kalau tak ada air semaya kita setuh dosa. Sudah. Yes. My brain is explode. Sebab tu lah kita kena tambah ilmu dah. Okey, Ustaz Wajak. Ulama berselisih pendapat tentang memegang masah ni adakah wajib kena ada air semaya ke tidak. Ada sebahagian ulama kata wajib. Kita nak pegang masah ni wajib kena ada air semaya. Mana dalil dia? Dalil dia yang ambil mana? Kita nak buat satu benda ni kena ada dalil dah. Dalil nakli, dalil daripada Quran ataupun hadis. Maka inilah dalil dia. Ayat 79 tu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh kitab itu iaitu Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Jadi ulama yang mengatakan wajib kena ada air semaya nak pergi Quran ni diambil daripada ayat ni lah.
Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Tu pendapat ulama yang mengatakan wajib. Dalil dia ada. Inilah dalil dia ni. Ulama dia nak mengeluarkan hukum, dia ambil daripada Quran, dia ambil daripada hadis. Bukannya pakai keluar hukum gitunya. Tak. Manakala sebahagian ulama kata, tak wajib. Tak wajib. Sebab dalam Quran ni dikata, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan hatinya. Bukannya orang yang bersuci ambil semayang tak. Tu sebahagian ulama. Dia berselisih pendapat tentang maksud mutahharun. Ada sebahagian ulama kata tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci hatinya. Jadi ayatnya Quran ni, kalau orang tu gelak-gelemak hati, dia tak berasa nak sentuh Quran. Dalam masa sehari, sekali pun tak sentuh. Melainkan orang yang suci, disucikan hatinya, maka sentiasa baca Quran, sentiasa sentuh Quran. Nampak tu? Ulama berselisih pendapat tentang maksud mutahharun. Sebahagian ulama kata maksud mutahharun ni ialah orang yang bersuci, ambil air sembahyang. Sebahagian ulama kata maksud mutahharun ni ialah orang yang disucikan hatinya. Nampak tu? Sebab itulah ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kebanyakan kita pegang ni, terutamanya di Malaysia ni, kita pegang pendapat yang pertama iaitu kena ada air sembahyang. Nampak tu? Tapi kalau berlaku tak ada arah, kadang-kadang ustaz masuk dia kelas awak. Ustaz tanya, ambil dah kau air sembahyang? Tak ambil lagi ustaz. Lepas tu awak pun minta nak ambil air sembahyang. Ustaz tak ui. Ustaz tak ui ke? Kau ustaz ui? Ustaz ui kau tak? Ustaz kata, ustaz tak ui. Tak ui. Kalau ustaz benar awak pergi ambil sembahyang 38 pergi ambil sembahyang kan? Habis gitu masa ustaz. Setengah jam tu duduk tunggu awak ambil sembahyang. Maka ustaz kata, ambil, pergi, tak apa. Ustaz ambil pendapat yang kedua. Bukan saja-saja dah. Nama awak kata, pelik ustaz ni. Dosa lah ustaz. Ustaz tangguh dosa. Orang pergi Quran. Tak ada sembahyang. Ustaz tahu dah. Ustaz belajar dah. Ustaz belajar. Siapa mesti ustaz belajar. Nampak tu? Kalau awak belajar di peringkat yang lebih tinggi, dia ada fiqh, orang panggil fiqh muqarin, fiqh perbandingan. Dalam fiqh muqarin ni kita belajar belaka. Fiqh bagi mazhab Syafi'i kita belajar, fiqh mazhab apa? Mazhab Hanafi kita belajar, mazhab Hambali kita belajar. Belajar belaka mazhab. Tu fiqh muqarin. Kita buat perbandingan pendapat-pendapat ulama. Jadi hak semolek-moleknya kena ada air sembahyang lah. Sebab kita nak keluar daripada khilaf. Kita keluar daripada khilaf. Perselisihan pendapat itu adalah lebih baik. Apabila ada dua ulama pertama kata, wajib kena ada air sembahyang. Ulama yang kedua kata, tak wajib. Maka kita nak keluar daripada khilaf, kita ambil pendapat hak kata wajib lah. Faham tak? Takut-takut pendapat dia tu betul. Faham tak? Takut-takut pendapat dia tu betul, maka kita ambil pendapat dia, maka automatik pendapat yang kedua ni kita dapat lepasi. Tu. Hak afdalnya, hak terbaiknya, kita keluar daripada khilaf. Boleh? Faham kau tak? Kau tinggi ustaz mengajar. Takut awak tak faham lah. Sudah. Ni peringkat tinggi. Tapi ustaz rasa net amber ni boleh faham. Kau ada tak faham? Jadi tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Tanzilum min Rabbil Alamin, yang mana Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan
bagi sekalian alam. Allah Ta'ala ni Tuhan bagi sekalian alam. Kita ni banyak alam. Alam hok kita nampak ni, alam hok lain hok kita tak nampak, banyak lagi dah. Ada banyak mana alam, wallahu a'lam lah. Banyak alam. Bagi setiap alam tu Allah lah. Tuhan dia. Kadang-kadang ada di sebalik alam kita ni ada makhluk yang lain. Orang panggil di dimensi lain. Kalau awak belajar sains dia, ada dimensi lain. Wes. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Okay, kita tengok lagi. Ni awak kena baca kitab tafsir lah. Cari kitab tafsir, baca. Jadi kita kena beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Janganlah dalam Quran dia sebut falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru. Janganlah kita ni apabila nyawa berada di halkum, balagatil hulqum tu halkum lah. Nyawa berada di halkum, nak mati baru nak beriman. Jangan weh. Jangan siapa perangkat tu dah. Jadi macam Fir'aun. Awak tahu Fir'aun? Fir'aun nyawa berada di halkum, lemah dah. Lemah. Lemah dalam laut dah. Nak mati dah. Baru nak beriman. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Baru nak beriman. Allah Ta'ala terima ke tak? Tak. Allah Ta'ala tak terima. Pintu taubat tertutup apabila nyawa berada di halkum. Nyawa kita duk tekuk dah. Duk tubik dah. Duk tunggu masa tubik dah. Baru kita nak bertaubat. Maka Allah Ta'ala tak terima. Yang kedua, apabila matahari naik di sebelah timur. Kita bangun, matahari naik sebelah barat. Sekarang matahari naik sebelah timur kan? Kita bangun pagi tu matahari naik sebelah barat. Maka pintu taubat sudah tertutup. Taubat setara mana pun Allah Ta'ala tak terima dah. Orang bukan Islam, nak masuk Islam pun Allah Ta'ala tak terima dah masa tu. Sebab itulah kita nak bertaubat, nak gapo ni sebelum kita mati, sebelum nyawa berada di halkum dan sebelum matahari naik di sebelah barat. Bangun ni geger kan bangun ni. Matahari naik kok sebelah selatan. Yolah kau naik sebelah selatan. Awak belajar kan matahari? Belajar ke tak? Pergerakan matahari, belajar ke tak? Pergerakan matahari, pergerakan bumi, belajar? Awak belajar ni? Bumi bergerak mengelilingi matahari. Yang menyebabkan bumi ni terjadinya 4 musim. Belajar ke tak? Tak? Tak. Kalau tak belajar, maksudnya awak akan belajar, nanti awak naik tingkatan lah. Dalam ilmu geografi ada dah. Dalam ilmu geografi tu ada dah. Negara 4 musim. Kita ni negara 2 musim saja dengan sebab kita berada di garisan khatulistiwa. Ni kalau nak cerita panjang. Tak cukup masa. Kena belajar geografi dah. Cerita Ustaz. Cerita. Belajar geografi dah. Jadi jangan kita apabila nyawa berada di halkum wa antum hina idzin tanzur, masa tu maksudnya nampak dah. Nampak dah akhirat. Baru nak beriman. Jangan kita tunggu masa tu lah. Okey, seterusnya kita pergi ialah ke tajwid pula dah. Pergi kepada tajwid. Ada orang baru masuk, Mawaddah. Okey, kita pergi ke tajwid pula. Okey. Hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar izhar ki dengan harf kiki. Okey, nanti dah. Mana buku tek kan? Buku tek apa mana tadi? Hilang dah. Allahu Rabbi. Hilang buku tek Ustaz. Kena buka mula. Tertekan. Kena buka mula buku tek. Tunggu mata. Okey, kita akan awak tahun ni belajar hukum numati dan tanwin ke? Orang panggil hukum 5 tu.
Ya. Rukun 5. Muka surat apa ni? Muka surat 33. 33. 33. 33. Okey. Tak akan tunjuk. Tiga. Baik, terbit okey. Terbit online. Semula. Beri je lah friend. Oh, tu buku tek tu. Ni buku tek. Heavy machine gun. Ha, 9 tiba. Tu je. Heavy machine gun. Oh, terbit dah. Oh, banyak kambing. Tiga. Perelokkan tajwidmu. Izhar ki kita belajar dah. Huruf izhar ki ada berapa? Ada 6. Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Izhar ki. Kemudian idgham bila gunnah. Belajar dah? Oh. Belajar dah. Idgham bila gunnah. Apa maksud idgham? Memasukkan. Memasukkan bunyi nun mati itu ke dalam huruf Ya. Awak lam atau ra tanpa dengung. Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Idgham ma'al gunnah kita masuk bunyi nun mati itu kepada huruf ya waw mim nun dah. Berserta dengan dengung. Tu beza dia. Bila gunnah tanpa dengung, ma'al gunnah berserta dengung. Tu idgham ma'al gunnah. Kemudian ikhlas belajar dah? Belajar dah. Ikhfa hakiki belajar dah ke? Belajar belaka tu ni. Belajar belaka lah. Kita buat ujian tajwid lah minggu depan. Boleh? No. Ustaz beri masa seminggu awak baca rukun nun mati atau tanwin. Minggu depan kita buat ujian tajwid live. Secara live. Nice. Boleh. Secara live. Ustaz bagi masa. Minggu depan. Seminggu Ustaz beri masa dah. Kita nak tengok. Tentang tu ke? Tanwin Tanwin ya. Ini hukum nun mati dan tanwin lah. Hukum nun mati dan tanwin. Izhar halki, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ikhlas dan juga ikhfa hakiki. 5 tu. Hukum 5 tu. Awak study masa seminggu ni. Hari Rabu minggu depan kita akan adakan ujian secara live. Secara langsung. Boleh guna kuasa tak? Boleh guna power tak? Tak faham lah. Kuasa tu gapo? Dalam kuis tu dia ada kuasa. Dia ada kuasa jadi kan? Ya skor ada so tu yang boleh buat skor jadi lagi banyak. Ada tu yang boleh pandai ke jawab tak salah. Ada boleh freeze masa. Boleh ya. Dia bagi kuasa. Dia pasal guna kan ni. Ini dia bagi kuasa tu dengan sebab awak buat benda hok dia nak kan? Ikan sikit tau. Contohnya awak jawab betul dengan masa yang cepat. Atas awak lah.
Hak pentingnya Yes, sir. minggu depan Yang pentingnya menang. ujian tajwid Yang penting belajar. secara live dalam masa kita tengok masa dalam masa 20 minit ke Ustaz Wi masa 20 minit. Banyak sangat ha. soalan. Sudah. Kalau 30 soalan 20 minit dah. Ada ko. Ada deh. Dia. Jangan dam. 30 soalan masa 20 Saya minit. masih dagang. Minggu depan. Ya. Minggu Esok dia. depan. Untuk minggu ni Ustaz Akawi ni lah. Ustaz Akawi Google Form saja. Ada apa Ustaz? Mana dia? Cuma awak kena boleh kaji ni dah. Ikhfa hakiki. Dia tahu berapa ikhfa hakiki ada berapa. Tengok ikhlak tu. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya ialah menukarkan bunyi huruf. Awak kena tahu tu. Apa maksud ikhlak? Ikhlak maksudnya kita menukarkan bunyi huruf nun atau tanwin kepada huruf mim. Tu maksud ikhlak. Menukarkan. Baru ingat. Boleh? Boleh? Tu ingat tu. Rumusan. Cara mendapatkan bunyi dengan ikhfa hakiki dan ikhlak yang betul adalah dengan melakukannya secara talaki musyafahah. Tu cara kita nak baca dengan betul dah. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Ya, ikhfa ni kalau awak belajar peringkat yang lebih tinggi, dia ada. Ikhfa hakiki tu sendiri, dia ada beberapa jenis. Ada ikhfa hak ringan, ada ikhfa hak berat. Tu peringkat yang lebih tinggi dah. Cuma bagi awak peringkat ni, awak kena tahu, ikhfa tu ialah kita menyembunyikan bunyi nun mati tu. Wa ka'san dihaqa. San dihaqa. Nun mati, bunyi nun mati tu kita sembunyikan. Wa ka'san dihaqa. Jangan kita baca wa ka'san dihaqa. Salah tu. Salah dari sudut tajwid lah. Walaupun makna tak berubah. Cuma salah bacaan dari sudut tajwid. Ikhfa ni kita kena perengek. Kita kena sembunyikan nun mati tu. Wa ka'san dihaqa. Sandihaqa. Kalau izhar kita kena jelas. Wa ka'san dihaqa. Tu izhar. Sandihaqa. Jadi huruf da tu adalah huruf ikhfa, maka kita kena baca secara ikhfa. Wa ka'san dihaqa. Tu ikhfa hakiki. Okey, boleh? Faham? Faham semua? Ada nak tanya ke apa? Tak ada. Tak. Jadi Tahu dah. Ustaz tunjuk ni lah. Ustaz tunjuk Google Form yang Ustaz buat ni. Google Form yang Ustaz buat. Okey, itu Google Form. 2 muka surat lagi tu awak baca sendirilah. Muka surat 538 baca sendiri. 539 baca sendiri. Boleh baca belakang dah moga. Okey ni tugasnya mudah ni. Sila isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Mudah ni. Kalau salah lagi ni tak tahu lah. Ini mudah saja. Boleh tengok Al-Quran ke Ustaz? Ni boleh. Latihan pemukuhan boleh. Soalan 6 hingga 10 sila pilih ayat yang mengandungi hukum tajwid izhar halqi. Pilih ada izhar halqi. Pilih. Mana ni? Tak ada ni. Tinggal. Tak siap lagi. Allahu Rabbi. Tinggal. Okey, boleh dah. Ustaz, bagi masa Ustaz 5 minit. Ada tinggal ni. Jawapan tak masuk ni. Okey Ustaz. Apa? Okey Ustaz. Okey.
Lepas ni, lepas 5 minit insya-Allah. Dah siap Ustaz akan hantar dalam grup kelas lah. Grup Gerupai. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh. Tak ada soalan? Boleh. Tak ada soalan dah. Okey, barang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bye. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih semua.